بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang berbahagia ini kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada halaman terakhir daripada surah Yunus. Halaman terakhir daripada surah Yunus, surah yang ke-10, dan kita ingin bergerak kepada surah yang ke-11, surah Hud, bercakap tentang istiqamah. Dan pada hari ini kita ingin istiqamah terus bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul sihat ya. Alhamdulillah Ustaz ya, masya-Allah. Masya-Allah Ustaz, terus kita doakan ya istiqamah kita pada juz yang ke-11 nak masuk 12. Masuk 12. Maknanya akhir surah Yunus, akhir juz 11. Betul. Subhanallah. Subhanallah ya. Jadi juz 11 ni, juz ke-11 ni dia mencabar sikit Ustaz ya. Pasal kita baru nak bergerak tu bergegas sekejap ya, berhenti bersama dengan tuan-tuan. Ada di kalangan tuan-tuan yang bertanya ada lagi ke ya Quran Time ini. Alhamdulillah berkat daripada doa tuan-tuan dan juga istiqamah ya, kita sama-sama dapat bersama. Doakan kami di TV Al-Hijrah ya, pasukan My Quran Time semuanya, cameraman semua yang bersama, tuan-tuan semua dapat kita menyelusuri kepada perkataan-perkataan ayat-ayat Al-Quran ini untuk kita sama-sama menghargai mukjizat daripada Allah yang masih kekal sampai sekarang ini. Jadi pada hari ini kita ingin melihat kepada halaman 221. Mari sama-sama kita lihat kepada apakah ya ringkasan kepada halaman ini, iaitu bermula daripada ayat 107 ya. Ayat 107 pada muka surat 221 ini bercerita tentang membuang jauh kemusyrikan ya. Kita nak mengelakkan daripada kemusyrikan, dan juga dalam surah ini banyak bercerita tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita akan lihat pada ayat 107. Dan kemudian pada ayat 108 hingga 109, Islam itu agama yang benar dan wajib diikuti, maka bersabarlah ya, bersabarlah dengan Islam, bersabarlah dengan perjuangan, dan itulah yang disampaikan pada ayat 108-109. Dan kemudian kita mulakan surah yang ke-11 kita, bagaimana Allah menceritakan kerapian Al-Quran ya di dalam kehidupan kita. Dan ini yang kita akan lihat pada ayat 1, 2, 3, dan pada ayat 4, 5 itu bercerita tentang bagaimana orang-orang musyrik Mekah, mereka ini walaupun mereka kagum kepada Al-Quran, tetapi mereka menafikan Al-Quran yang ada pada Nabi yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama kita mulakan dahulu ayat-ayat terakhir, kesimpulan akhir daripada surah Yunus ayat 107 hingga ayat 109 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita berada di akhir surah Yunus, permulaan surah Hud pada hari ini, dan juga kita berada di akhir juzuk yang ke-11. Maksudnya sudah 11 juzuk kita belajar, kita baca. Kalau sahabat-sahabat Al-Quran yang memang saban hari tidak putus-putus bersama dengan pengajian kita Ustaz, sama ada secara langsung ataupun yang mengikuti secara ulangan, maka sudah 221 halaman hari ini. Jadi ini satu nikmat, satu rahmat dan juga anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Al-Quran, maksudnya dibimbing ataupun kita baca bersama, kita hayati, dan istimewa dan manisnya kita faham sedikit sebanyak setiap halaman yang kita baca itu. Jadi ini satu hadiah ataupun anugerah daripada Allah SWT yang tidak harus kita kesampingkan, bahkan
terus jadikan hati kita, jiwa kita bahagia dengan Al-Quran, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita mulakan bacaan kita untuk permulaan ini. Kita mengakhiri surah Yunus ayat yang ke-107, 108 dan 109. Mari kita cuba permulaan ini kita baca dengan bacaan murattal nahawan. Kan kita cuba, banyak dah saya rasa tu sahabat-sahabat kita, penonton kita berlatih sah. Oh dah berlatih lagi. Antaranya air lagu ataupun kunci bagi Taranum Nahwan yang dikongsikan oleh Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Pagi ya. Pagi pukul 7 pagi. Betul, belajar. Saya tengok Ustaz Tirmizi mengajar tu kata, oh ini boleh praktis ni. Subhanallah. Kan? Tapi kalau saya nanti tunggu jugalah Ustaz. InsyaAllah. Jadi nanti bahagian yang kedua nanti saya akan cuba dengan Taranum Hijaz pula. Kunci dia pula kita kongsikan sekejap lagi insya-Allah. Ustaz ya. Baik. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 107 hingga ayat 109 daripada surah Yunus di bahagian hujung saja. Kita sudah berada di hujung surah Yunus sebagai satu kesimpulan yang menekankan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang kita sedar bila kita pergi kepada surah-surah Makkiyah seperti surah Al-Anfal, surah At-Taubah. Ini surah Madaniyah ya, surah Madaniyah yang bercerita tentang kuasa, tentang politik, tentang sebuah negara. Tetapi bila kembali balik kepada surah Yunus awal sebelum ini, tuan-tuan sekalian, kita sedar bahawa ia sebenarnya melihat balik kepada psikologi kita, melihat kepada dalam diri kita bagaimana tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana keimanan kita. Maka disimpulkan pada ayat 107, dan jika Allah menimpakan suatu bencana, wa in yamsaskallahu bidur, ya, jika Allah yamsaska ini daripada perkataan massa, iaitu menyentuh, ustaz ya.
Bila ada sesuatu mudarat yang berlaku, sebenarnya Allah tak bagi 100%. Allah bagi sentuh sahaja, ya, sentuh saja. Perkataan itu memberi harapan kepada kita bahawa apa yang berlaku sekarang ini, pandemik yang berlaku ataupun ada cabaran, ada di kalangan tuan-tuan anak saudara yang sakit ataupun menghadapi cabaran, sebenarnya segala mudarat itu adalah yamsaskallah, Allah sentuh sahaja. Allah tidak bercadang untuk meletakkannya lama-lama, ya, cuit sahaja, ya. Jadi kata Allah falakashifalah. Jadi perkataan signature dalam surah ini, dia punya, kalau orang pergi ke sesuatu kedai itu dia ada dia punya signature dish, makanan utama, pilihan utama. Perkataan yang menjadi signature kepada surah Yunus ini adalah berulang. Tuan-tuan perasan perkataan apa? Kashifalah. Ya, kashifa itu maksudnya yang tidak mampu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ulang untuk kita kerana nak beritahu bahawa Allah sahaja yang kashifalah, yang boleh melenyapkan sesuatu mudarat dalam kehidupan kita. Kita kena yakin, kena kuatkan, bulatkan perhatian kita. Kerana apa? Kerana bila dah berada di peringkat madaniyah, kadang-kadang mungkin iman itu telah turun. Kadang-kadang kita sibuk, ya, kita sudah bekerja, tuan-tuan perempuan, kita rasakan dalam keadaan kita mendapat mudarat ini, saya kena guna akal saya kena guna kekuatan saya terlupa kepada Allah yang sebenar-benarnya kashifalah, yang boleh menghancurkan ataupun melupuskan sesuatu mudarat. Baik, wa in yuridka bi khairin, jika Allah inginkan kebaikan, bukan Allah nak sentuh kebaikan misalnya. Kalau kebaikan Allah nak bagi betul-betul, fala rad, ya, fala rad li fadli, tidak ada siapa yang boleh menghalang kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi kaya, Allah nak bagi pandai, Allah nak bagi kereta, rumah, nak bagi fadal, apa lagi, boleh bertaranum ustaz, ya, itu pun satu fadal, ya, boleh memahami al-Quran, satu fadal, ya. Dalam surah Yunus ini ada Allah cakap qul bi fadlillah wa bi rahmatih, kan dengan fadal daripada Allah, Quran daripada Allah, kita boleh memahami al-Quran. Sebenarnya ia adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu taala, dan kalau Allah nak, tak ada siapa yang boleh halang. Ada yang kata bahawa saya ni tak pandai bahasa Arab, saya ni tak pandai belajar taranum, ataupun saya tak pandai makhraj, gigi saya tak berapa ada, apa sebagainya ustaz, ya. Tapi kalau Allah nak, Allah boleh je tiba-tiba ada pula anak belanjalah mak gigi, contohnya, kan, permudahkan. Ya, belanja TV untuk tengok My Quran Time, semua perkara itu adalah apabila Allah kehendaki. Tapi macam mana kita nak menjemput? Kalau ya Allah tolonglah engkau, tolonglah suka aku, macam mana kita berdoa pada Allah dan kita selalu melaksanakan tugas kita sebagai seorang apa, yusibu bihi may yasha'u min ibadihi, iaitu menjadi hamba kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadih itu maksudnya hamba kesayangan. Allah kata yusibu bihi may yasha'u min ibadihi, Allah target, macam kalau ada apa yang dart ataupun anak panah tu, kan, bila kita tarik itu terus tuju pada dia punya bullseye itu, itu namanya yusibu bihi may yasha. Allah tidak pernah salah alamat kalau nak bagi sesuatu fadal, dan Allah tidak pernah salah alamat untuk menyentuh dengan sesuatu mudarat kepada seseorang, misalnya. Jadi di hujung itu Allah kata wa huwal ghafurur rahim, dialah yang maha pengampun. Pasal ketika kita berhadapan dengan mudarat ataupun darurat, ya, sesuatu kepayahan, kita akan mohon ampun. Ya, mohon ampun pada Allah. Ketika kita mendapat rahmat, ya, mendapat rahmat, dapat fadal, kita kena rasa kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebabkan kita bersyukur. Itu yang diharapkan, ya, seperti mana ayat yang kita pernah baca sebelum ini, iaitu ada manusia, dan malah kita nanti akan baca dalam surah Hud. Manusia ni dia punya perangainya, bila dia ditarik sesuatu nikmat, kadang-kadang dia putus asa. Dan kalau katakan dia dapat rahmat selepas dia dah ada masalah itu, dia pula sombong, dia kata oh sebenarnya akulah yang kan, dia terlupa bahawa dia kena bersyukur kalau dapat rahmat, dan dia kena minta ampun, bersabar, merendah diri ketika diberi ujian. Itu akan menyebabkan Allah makin sayang kepada kita semua. Jadi ini adalah kesimpulan di hujung-hujung ini. Allah nyatakan sekali lagi pada ayat 108, qul ya ayyuhan nas, katakanlah wahai manusia. Ini mesej untuk semua manusia, bukan sekadar untuk orang beriman, orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Qad ja'akumul haqqu mir rabbikum, telah datang kebenaran daripada Tuhanmu. Nak beritahu apa?
al-haq, kebenaran itu ialah tujuan dalam hidup, ya, yang perlu kita beri perhatian dan jangan kita terlupa tujuan kita siapa. Kan, tujuan kita adalah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar, kita banyak duit apa sebagainya, nak tengok belajar kerana apa. Kalau kerana Allah, adik-adik yang ambil SPM beberapa minggu lepas, ya, ataupun minggu lepas lah, minggu lepas, niatnya untuk apa? Betul. Adakah kerana mak, kerana cikgu, ataupun saya ni belajar untuk saya makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu kebenaran. Itulah yang Allah seru di dalam ayat 108. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Siapa yang dapat hidayah, hidayah dia untuk diri dia, manfaat diri dia. Tapi kalau katakan dal, kesesatan, fa innama yadhillu 'alaiha. Kalau kita perasan kat sini yahtadi li nafsih, ya, li. Tapi kat sini 'alaiha. Bila alai itu ala, maksudnya dia akan mengena, ya, menghempap kepada seseorang kalau dia tidak berteraskan kepada ilmu ataupun kepada hidayah yang sebenar. Wa ma ana alaikum biwakil, ya, tidaklah kepada, istilahnya, dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Jadi Allah, pasal orang ni tak nak bertawakal pada Allah, Ustaz, ya. Ustaz. Allah pun tak nak menjadi wakil pada dia. Ustaz sebut tawakal tadi, ingat kita pernah belajar halaman 217 kan, Ustaz? Fa'alallahi tawakkaltu. Betul. Jadi sekarang ada lagi wakil itu. Betul. Diingat-ingat, selalu diulang-ulang pada kita, Ustaz. Jadi tawakal ini nak ceritanya ialah kita 24 jam tak mampu jaga diri kita sendiri, tuan-tuan. Malah bernafas kita pun kita wakilkan kepada Allah. Allah hantar malaikat uruskan. Bila Allah izinkan masuk virus saja, COVID-19 saja, pada kawan-kawan kita, dah susah. Ni pakai ID pun dah mula belum lagi diganggu dengan virus dan sebagainya. Yang kita doakan kesembuhan pada rakan-rakan kita. Kita doakan frontliners kuat semangat, ya, bersama PPE, ya, kita pakai ni pun dah Allahu akbar, boleh tahan. Saya teringat Ustaz sebut, saya kira setahun lalu, maknanya sebelum inilah, kita hadir kat sini ni, Ustaz, kan. Kita tinggal keluarga kita dekat rumah. Betul. Tanpa sedikit pun kita kata kekuasaan ataupun kita kata kita cuma hanya bertawakal, Allah jaga keluarga kita. Bukan kata kita datang sini, Ustaz. Kalau kita duduk kat rumah, Ustaz, kita duduk tingkat bawah, contohlah level bawah, anak-anak kita dekat atas pun kita tak boleh kawal, hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amat lemahnya kita sebagai hamba Allah, dan berkuasanya, maha kuasanya Allah Taala. Kita beruntunglah sangat banyak-banyak pada Allah Taala, sebab kita senantiasa diberi masa untuk kita selalu didik hati kita dekat dengan Al-Quran. Kita belajar dan belajar dan belajar. Sentiasa segarkan jiwa kita, insya-Allah, dengan Al-Quran. Jadi itulah tawakal pada Allah ni penting sangat, Ustaz, ya. Sehingga kan ada seorang kawan saya tu berkongsi, dia kata baru ni kawan dia dia macam darah tinggi, kan, menyebabkan dia collapse. Bila collapse tu dia tak boleh kawal dah. Seorang kawan itu terjatuh, terkena kepala paip. Allah. Beberapa sentimeter je sebelum kepala paip tu terus pecah mata. Alhamdulillah setakat ini luka kat atas itu saja. Dia kata tak boleh kawal. Ya, betul. Tak boleh kawal. Ya, yang kita boleh kawal ini kerana kita dapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh je biarkan. Biarkan habis, ya. Di hujung itu Allah kata kita kena buat apa bila kita ini makin bertawakal kepada Allah SWT. Ini penghujung 109, wattabi' ma yuha ilaik, yang pertama. Dan yang keduanya wasbir hatta yahkum Allah. Iaitu yang pertama ialah kita ikut betul-betul apa yang diwahyukan Allah kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Maksudnya ialah, tuan-tuan sekalian, dalam kita menjaga akidah kita ini, kita kena ikut betul-betul rapat-rapat. Ya, bila cakap ikut rapat-rapat ini, inilah yang kita ikut rapat-rapat ni. Satu ayat demi satu ayat, ya. Kita tadabbur ayat, kita baca betul-betul, kita pastikan hukum tajwidnya betul, kerana kita nak ikut rapat-rapat. Wattabi' ma yuha ilaik. Ya, yang pertama. Kalau kita buat yang ini tandanya kita betul-betul tawakal kepada Allah. Kalau ada yang kata saya tawakal tapi saya tak payahlah faham Quran ni, pandai-pandailah, kan, takkanlah. Alah, yang penting buat baik. Kan. Kalau kita pakai akal kita saja baik, ada orang kata bahawa mungkin minum arak pun baik.
kan, pasal dia boleh panaskan badan. Betul. Kan, ataupun baik juga buat bisnes arak ni, nanti dapat bisnes boleh menggajikan ramai orang. Itu kalau kita pakai akal kita. Betul. Tetapi kita tahu dah betapa banyaknya kerosakan yang berlaku apabila arak ini dihalalkan. Itu satu. Yang keduanya ialah wasbir hatta yahkumallah, ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi di Mekah itu tidak boleh berperang, ya, tidak boleh membalas, ya. Jadi Nabi kena terus menyampaikan, walaupun orang kutuk Nabi apa sebagainya, terus bersabar. Ya. Ibu-ibu, ayah-ayah terus bersabar mendidik anak di rumah. Itu penting. Kerana apa? Jangan pula kita kita quit. Betul. Kalau kita quit awal, khuatir kita akan ditegur seperti Nabi Yunus pernah ditegur. Maka Allah kata wa huwa khairul hakimin, yang penentu segala-galanya bukan kita. Betul. Bukan kita. Kita kata engkau ni tak ada harapan, sesat apa, bukan kita. Jangan kita melabelkan, tetapi kita terus bersabar, ajak orang ke arah kebaikan. Kadang-kadang kita mungkin rasa marah, rasa nak tapi biarkan Allah yang menjadi hakim, kerana Allah lah sebaik-baik hakim, penentu segalanya. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan, iaitu massa, ya, yang kita dah lihat pada ayat 107. Perkataan ini maksudnya ialah menyentuh, ya, ataupun mengalami, lebih tepatnya menyentuh, iaitu 61 kali di dalam al-Quran. Dan bila bercakap tentang dur, tentang darurat, sesuatu yang menyakitkan kita Ustaz, ya, Allah tidak beri kita 100%. Betul. Hakikatnya Allah bagi secara sentuh saja. Allah apa istilahnya? Cuek saja. Cuek saja kepada kita. Tapi ialah cuek-cuek pun Ustaz, ya, dia boleh menyebabkan stres. Ada rakan-rakan kita yang mungkin tertekan, kita doakan dan beri sokongan kepada mereka. Jangan pula cakap dia, alah Allah sentuh je kot COVID-19, jangan cakap itu. Ya, kita cakap Allah akan mengambil, ya, balik semua perkara ini. Dan insya-Allah kalau kita wattabi' ma yuha ilaik, kita pegang pada wahyu, ya, dan bersabar dengan kita buat yang terbaik, berusaha. Tuan-tuan yang belum ambil vaksin, ambil vaksin, itu usaha, bersabarlah tu. Jangan sabar duduk je rumah tunggulah kalau vaksin sampai tak buat macam mana. Kalau nak mati juga. Kalau cakap gitu, sebenarnya itu bukan tanda sabar yang dimaksudkan. Kerana kita adalah makhluk, kita bukannya Tuhan, jadi kita kena berusaha sebaik mungkin. Jadi kita akan bersambung. Kita sudah berada di penghujung surah Yunus. Kita akan menyambung surah Hud sebentar lagi. Kita berehat. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya. Semua yang ada Allah Subhanahu Wa Taala yang punya. Kita sebagai hamba Allah yang sangat lemah ini, kita kena terus berusaha dan berusaha jaga diri kita, ikhtiar untuk kita kembali sihat dan juga menghalang daripada wabak atau pandemik ini berterusan. Inilah antara ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita nak ulang kaji sekali lagi Ustaz, ya. Pengajian tajwid kita iaitu Izhar Syafawi. Semalam pun telah dikongsikan dengan kita. Hari ini kita nak sambung sikit lagi contoh di halaman 221. 3 contoh yang kita nak kongsikan tentang Izhar Syafawi. Apa dia? Mim mati. Mim mati bertemu dengan huruf-huruf yang Izhar Syafawi ini, yang terlibat dengan huruf Izhar Syafawi. Iaitulah yang pertama kita ingin melihat contoh di ayat yang ke-107 atas sekali halaman 221 ini, iaitulah pada kalimah yamsaska. Yamsaska, mim mati bertemu dengan sin.
Jadi izhar syaf, jelaskan bacaan kita, tak boleh dengung. Wa yamsaska, yamsaska, jangan kita lama. Salah. Yamsaska, jelaskan bacaan kita. Contoh yang kedua kita nak lihat pada ayat yang kelima dalam surah Hud, iaitulah pada kalimah ada dua, ala innahum yathnun, innahum ya, sama juga apa nama, mim mati bertemu dengan ya, innahum yathnuna, satu. Yang kedua iaitulah sudurahum liyastakhfu, tu mim mati bertemu dengan lam, sudurahum liyastakhfu. Jadi kedua-dua tempat ini kena jelaskan bacaan kita, tak boleh dengung, izhar syafawi. Dan contoh yang ketiga juga dalam ayat yang kelima, iaitulah pada kalimah thiyabahum ya'lam, thiyabahum ya'lamu, mim mati bertemu dengan ya, jelaskan bacaan kita, yastaghshuna thiyabahum ya'lamu, thiyabahum ya'lamu. Okey, jadi kat situ ketiga-tiga contoh tadi nama dia izhar syafawi, mim mati bertemu dengan lam, mim mati bertemu dengan ya. Yang kita perhatikan contoh-contoh tadi, maka bacaan kita kena jelaskan, bacaan kita tak boleh dengung. Nama dia izhar syafawi. Jangan tertukar pula dengan izhar halqi. Izhar halqi dalam bab nun mati atau tanwin, kan? Yang ini dalam bab mim mati, iaitu nama dia izhar syafawi. Jadi jelaskan bacaan kita, tak boleh dengung. InsyaAllah sebelum Raya Haji ingat tu nama izhar syafawi. Ya, masya-Allah. Dia jelas Ustaz ya. Jelaskan macam mim bertemu dengan banyak huruf. Banyak huruf Ustaz. Banyak huruf. Jangan tertukar. Dulu saya selalu tukar dengan izhar khalqi. Izhar halqi. Izhar khalqi ada 15 kan? Betul Ustaz, betul Ustaz. 15 ya? Ifat hakiki. Itu ifat hakiki ada 15 huruf. 15. Izhar halqi ada 6. 6 sahaja. Okay. Antara tanda dia juga Ustaz, di atas huruf mim itu dia ada tanda sukun. Sukun. Atas huruf mim tu dia ada tanda sukun atau ada tanda mati. Jadi kat situ ini jelas ni. Tak boleh dengung. Nama insya-Allah sekejap lagi ingat. Izhar syafawi lah. Izhar syafawi. Okey Ustaz. Baik. Terima kasih diucapkan Sama-sama. pada Ustaz Tarmizi ya, berkongsi bagaimana kita membaca, dan kita nak memulakan Ustaz ya. Betul, kita Ustaz. nak memulakan kepada surah yang ke-11, surah Hud. Surah yang bercerita tentang perjuangan Nabi Hud salah satunya, tapi sebenarnya dalam hadis Nabi dinyatakan surah ini menyebabkan Nabi beruban Ustaz. Beruban. Pasal apa? Kerana ia ada dua pendapat. Satu disebabkan banyak kisah-kisah sejarah, jadi uban itu sebagai majaz, sebagai perumpamaan Nabi ini banyak ilmu pengalaman sejarah, disebabkan surah Hud ini membawakan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Itu yang pertama. Tapi yang keduanya ialah kerana bercakap tentang cabaran. Ya, betul. Cabaran daripada umat musyrik pada waktu itu, bila dapat wahyu Nabi bawa kebenaran, mereka mempersendakan, dan Nabi mahu istiqamah ya, mahu istiqamah, tetapi istiqamah itulah salah satu daripada perkara yang sukar, yang perlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Yunus dan surah Hud ini dia macam adik-beradik Ustaz, pasangan. Kalau kita melihat pada surah Yunus ini bercakap tentang tauhid, surah Hud ini juga banyak cerita tentang tauhid. Dan lebih menarik bila kita cuba memahami dalam hidup kita ni, kan ada sunnah Nabi. Sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi ini adalah amalan-amalan kebaikan yang kecil-kecil. Tetapi ada juga yang dinamakan sebagai sirah Nabi. Sirah Nabi ini adalah satu perkara bagaimana formula untuk membuat transformasi perubahan dalam masyarakat. Satu sunnah untuk setiap orang berubah, tapi bila cakap tentang sirah, kita kena faham sirah ini untuk membuat perubahan dalam masyarakat. Jadi salah satu daripada kefahaman tentang sirah ini, Nabi ada berhijrah ya, Nabi ada di Mekah, ada di Madinah. Jadi surah Yunus dan surah Hud ini surah Makkiyah. Bercerita tentang apa? Membina individu. Ya. Kalau ada yang kata sebenarnya kita ni dah bina individu, lepas tu kita kena bina negara. Kan? Kerana Nabi berhijrah, jadi kita pun kena berhijrah. Kan? Sebenarnya ideanya pada zaman Nabi, walaupun kita tahu 13 tahun 10 tahun di Madinah,
bukan maksudnya okey saya kena baca Quran ni 13 tahun. Lepas tu saya tinggalkan surah-surah makiyah, kemudian madaniyah je saya fokus pasal saya ni macam dah baca banyak dah Quran. Bukan begitu. Sebenarnya pasal sirah Nabi 13 tahun Nabi, contohnya Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi tak tahu pun bila Nabi nak kena berhijrah. Betul. Tak ada pula okey dah 13 tahun sila go. Tak ada kan. Nabi terus membina diri dan bila sampai masanya maka Nabi berganjak kepada next ya yang ditentukan oleh Allah SWT. Poinnya apa? Keutamaan yang paling penting ialah bina diri kita. Berbanding dengan ada kata okey kita dah bina diri kita, okey kita jom kita bina negara, jom kita ambil kita masuk sana masuk sini. Rupa-rupanya diri masih lagi tidak dibina sebenar-benarnya. Betul. Jadi kita tunggu modul daripada Allah, jangan kita buat modul. Jangan kita buat modul ataupun kita paksa-paksa. Okey sekarang dah 13 tahun jom kita pergi ke negara lain ataupun pergi ke negeri lain. Apatah lagi ada yang kata sekarang ni dah akhir zaman. Kita kena pindah balik ke kampung kot. Kan pasal bahaya duduk kat bandar-bandar. Ada juga kefahaman yang begitu ya yang menggunakan teori konspirasi untuk membuat perubahan. Padahal sebenarnya pada Nabi dan sahabat mereka tak pakai teori konspirasi. Mereka ada hadis-hadis tersebut. Tapi mereka fokuskan kepada wattabi' ma yuha ilaik wasbir. Terus ikut pada Quran, bersabar dan jangan kita lihat yang sampai 10 tahun ke depan yang sekarang kita tinggalkan. Membawa kepada surah Hud, surah yang ke-11 ayat 1 hingga 5 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Menarik sungguh perkongsian ataupun kupasan Ustaz Fazrul tadi. Begitu juga dengan antara pandangan ataupun hadis tentang surah Hud, Nabi beruban dan sebagainya. Sebab kadang-kadang memanglah ada antara yang saya jumpa Ustaz, ada yang antaranya menyatakan bahawa saya ni ustaz, pak cik ni ustaz ataupun abang ni ustaz, tengok ni dah beruban kata, tapi masih lagi baca dekat sini baru. Tapi maksudnya jangan kita cepat putus asa, jangan kita cepat lemah semangat. Al-Quran ini biarlah sampai akhir hayat kita. Teruskan. Jangan kita rasa alamak jauhnya saya baru juzuk 30 atau baru Iqra, tak apalah saya tak mampu dah kot ataupun tak ada peluang dah kot. Jangan. Biar habis usia kita, habis umur kita dalam keadaan kita ada jadual dengan Al-Quran. Seminggu sekali, seminggu 2 kali, kan? Tiap-tiap hari ada kelas Al-Quran sebagainya. Jadi biar kita ada waktu yang kita peruntukkan untuk Al-Quranul Karim. Tak kira masa, tak kira usia kita. Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan sahabat-sahabat Al-Quran semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun bila baca ada salah juga ustaz. Oh ya. Allah, mak kita manusia salah. Saya lagi lah itu yang nanti dulu tu kena belajar betul-betul. Ada salah juga tuan-tuan dan puan-puan, bukan always true. Bukan sentiasa betul, ada. Right. Bukan always right. Saya tadi bahasa London. Bahasa US. US. Tuan-tuan maksudnya belajarlah, jangan segan, jangan malu. Sikit-sikit tak apa tuan-tuan. Akan pasti dihitung dan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kita terus minta maaf panjang sikit. Kita nak mula surah Hud hari ini. Kita cuba baca untuk yang kedua ini, part yang kedua Hijaz. Hijaz tadi saya sebut ustaz. Antara kita boleh latih ya Rasulullah ya khairal wara. Itu antara ustaz dia punya air lagu untuk Hijaz. Masa kata kita kongsi lagi insya-Allah. Ki dia insya-Allah. Baik. Jadi kita cuba baca ayat 1 hingga 5 surah Hud dengan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله لكم منه نذير وبشير. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 5 daripada surah Hud pembukaan Ustaz ya. Bila Allah menyatakan alif lam ra, ini sama seperti surah Yunus alif lam ra, di mana kalau kita nak tahu ke tak tahu, memang kita tak tahu, Allah saja yang tahu. Sikapnya adalah untuk kita merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan dapat banyak manfaat daripada kitabun uhkimat ayatuhu, iaitu kitab ini adalah ayat-ayatnya disusun dengan rapi, dengan penuh hikmah, dengan ringkas Ustaz ya. Uhkimat ni ringkas, kemudian thumma fussilat, kemudian dijelaskan, dilebarkan, min ladun hakimin khabir, daripada sisi siapa? Allah yang maha bijaksana, daripada Allah yang maha mengetahui secara mendalam. Kita perasan uhkimat hakim, bila fussilat khabir, ya, maksudnya secara detail. Nak ceritanya apa? Ada surah yang pendek je, ya, pendek tetapi ia cukup jelas. Kemudian ada surah yang dia mendalam penerangannya. Ini adalah kaedah penyampaian dalam Al-Quran, menyebabkan orang yang pertama kali mendengar dia rasa saya dapat. Bila dengar lebih mendalam, panjang lagi ceramah, dapat lagi dalam. Ini adalah kaedah bagaimana penyampaian. Dan pada ayat 2 hingga ayat 4-5 ini sebenarnya bercerita tentang uhkimat secara ringkas apa akan berlaku dalam surah Hud. Terus Allah bawakan contohnya, iaitu satu, pada ayat 2 Allah menyatakan dalam surah ini Allah menceritakan tentang alla ta'budu illallah. Inilah topik bagaimana nabi-nabi rasul datang adalah untuk menyeru beribadah kepada Allah. Sesungguhnya aku ini memberi nadhir wa bashir. Biasanya bashir wa nadhir, ada bashir wa nadhir, tapi ini nadhir wa bashir, nak memberi clue kepada kita. Dalam surah ini banyak apa tuan-tuan? Nadhir ke bashir? Nadhir. Banyak amaran-amaran diberikan, dan itu disusunkan nadhir dulu, barulah bashir di dalam ayat nombor 2. Bagaimanakah kita nak menjadi seorang hamba? Kan ringkasnya hamba kepada Allah pada ayat nombor 2. Yang pertama pada ayat nombor 3, wa anistaghfiru, mohon keampunan pada Allah, kemudian bertaubat kepadanya. Kalau buat dua perkara ini ada manfaat yang besar. Allah cakap yumatti'kum mata'an hasana, dia akan diberikan ganjaran yang nikmat yang sempurna, yang baik, ila ajalin musamma, sampai satu masa, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, iaitu Allah akan berikan kepadanya
kurniaan kepada setiap orang yang melakukan kebaikan tersebut. Allah akan bagi. Ya, pasal apa? Pasal dia istighfar, tuan-tuan, kita kena banyak istighfar dan kita kena banyak bertaubat pada Allah. Apa beza istighfar dan taubat? Istighfar ini kita mengaku kelemahan ke dosa kita, dan taubat itu maksudnya kita dah mula cari jalan untuk kembali balik pada Allah. Salah satunya apa? Dengan kita kembali pada Al-Quran. Kita mengaku kita ada banyak kesilapan. Saya Ustaz, ada kesilapan-kesilapan sepanjang hidup ini. Kembali balik kepada Al-Quran, itu namanya taubat. Maka Allah akan berikan kehidupan. Apa kita perlukan, Allah akan beri kecukupan. Tetapi kalau tidak, wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir, iaitu para nabi, para rasul kata bahawa kalau kamu berpaling, tidak mahu istighfar dan taubat, inilah yang akan berulang-ulang dalam surah Hud, maka kamu nanti aku takut jadi orang yang dapat azab. Bila mengapa boleh dia cakap sepatutnya kamu dapat azab kan, tetapi nabi cakap, rasul cakap aku takut. Nak cerita kepada seorang hamba seperti saya, seperti tuan-tuan, kita kena ada rasa takut kalau orang sekitar kita kena azab. Kita tak boleh rasa selamat. Ya, itu yang dijelaskan, kerana kita semua akan kembali pada Allah pada ayat keempat, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah yang berkuasa pada setiap sesuatu. Bila Allah cakap berkuasa pada setiap sesuatu, itu termasuk rezeki yang kita ada, itu Allah berkuasa. Dan kalau kita tidak istighfar, anytime Allah boleh tarik balik rezeki, sebagaimana yang kita pernah belajar dalam surah Yunus, dan Allah akan ulang balik pada surah Hud esok pada ayat nombor 6 nanti, insya-Allah. Jadi di ayat hujung itu, ayat 5, ala innahum yathnuna sudurahum. Nak baca sekali lagi Ustaz, ya. Ini cerita bagaimana respon orang yang bersama dengan Nabi. Nabi bawa wahyu, bawa kebaikan, mereka selubung, tak nak dengar, tak nak mengelak daripada Nabi. Kita baca satu ayat 5 ini sikit. Baik, terima kasih Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran, kita cuba ulang sekali lagi ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim. Secara ringkas, apakah respon daripada orang musyrik? Mereka cuba mengelakkan, menyelubungkan diri mereka dengan pakaian kerana mereka sombong kepada mesej yang dibawakan. Tetapi Allah tahu bagaimanakah peristiwa ini diingatkan kepada kaum-kaum sebelumnya. Kita akan ikuti terus surah Hud. Kita doa agar kita dapat pelajaran ringkas daripada surah Hud pada hari ini, membawa kepada resolusi pilihan kita, iaitu resolusi kita pada hari ini pada halaman 221. Yang pertama, kita kena mohon Allah Subhanahu Wa Taala untuk jauhkan kita daripada kemudaratan berdasarkan pada ayat 107. Dan kalau kita ingin selamat dalam hidup kita ini, kita kena cari apa? Carilah hidayah ataupun petunjuk sampai ke syurga. Dan yang ketiganya pada ayat 109 sebagai pengakhiran surah Yunus, bina kekuatan bersama wahyu dan sabar hingga ke akhir hayat kita. Kita doa agar Allah istiqamahkan kita bersama Al-Quran, Ustaz. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu bapa kami ya Allah, ibu bapa mertua kami muslimin dan muslimat ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, dalam kehidupan kami ini ya Allah, pasti dan pasti kami akan diuji dengan bermacam-macam cabaran dan ujian ya Allah.
Maka ya Allah, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa sabar dengan apa juga ujian rintangan dalam kehidupan kami ya Allah. Bahkan menjadikan kami ini hamba-hamba yang senantiasa bergantung, harap, berserah, bertawakal kepadamu ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi individu yang mengikut dekat-dekat dengan wahyu, bersabar dan Allah lindungi kita di akhir dalam pandemik yang ada ini. Inilah kesedaran dalam tabung gerakan Al-Quran untuk kita menyebarkan kesedaran mengikut wahyu ya, dengan Al-Quran yang diwakafkan, yang diprogramkan, disebarkan ke seluruh negeri. Dijemput tuan-tuan untuk terus membanyakkan sumbangan tuan-tuan agar kita sama-sama menggerakkan usaha wasbir hatta yahkumallah, sehingga Allah menetapkan masa untuk kejayaan kemenangan umat Islam. Kita bertemu lagi dan jangan lupa tuan-tuan menjaga kesihatan dalaman kita, menjaga kesihatan luaran kita. Tuan-tuan yang sudah mengambil vaksin, kami ucapkan tahniah ya, teruskan committed dan kita jaga sesama kita. Moga-moga usaha kita ini sebagai tanda kita ingin Allah kashifalah, Allah menghapuskan segala mudarat yang ada dalam masyarakat kita. Kita bertemu kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.